Syukur Ustaz. Saya ingat soalan ni mungkin Ustaz dah jawab, tapi mungkin untuk penegasan sekali lagi lah kan. Boleh tak kita ambil dan amal sesuatu hukum daripada pelbagai mazhab, mengikut yang mudah untuk kita amalkan? Baik. Yang pertama sekali, benda ni kita panggil dalam istilah fiqh talfiq. Talfiq maksud dia kita ambil mazhab ni, lepas tu dalam masalah ni ambil mazhab ni, dalam masalah ni ambil mazhab ni dalam satu isu yang sama. Contoh, dalam masalah wudu kita pakai mazhab Hanbali. Pegang isteri tak batal wudu. Tapi solat ambil Syafi'i. Yang tu jadi talfiq. Talfiq. Kalau tanya saya, memang ulama usul fiqh bincang panjang talfiq ni, ada yang bagi, ada yang tak bagi. Tapi cuba kita tengok zaman awal, sahabat Nabi, golongan tabi'in, sebelum adanya mazhab yang empat ni, dia orang mazhab apa? Dia orang mazhab apa? Anak murid Abu Hurairah, ada tak yang belajar dengan Umar? Anak murid Umar ada tak belajar dengan Ibnu Umar? Anak murid Ibnu Umar ada tak belajar dengan Ibnu Mas'ud? Ada. Bahkan mazhab Hanafi sebenarnya adalah legasi daripada mazhab Ibn Mas'ud. Mazhab Maliki dan Hanbali adalah legasi kepada Ibnu Umar. Anak murid Ibnu Umar belajar dengan Ibnu Abbas. Mujahid, dia belajar dengan Ibnu Abbas. Dia belajar dengan Ibnu Mas'ud. Dengan Ibnu Umar. Dia mazhab apa sebenarnya? Tapi ustaz, dia orang ni hebat-hebat Ustaz, mujtahid, bukan macam gitu. Tak. Kewajipan mengikut mazhab, konsisten dengan satu mazhab. Zaman tu, bukan kalau katalah dia bukan mujtahid, orang awam zaman tu, mazhab apa? Belum ada mazhab empat lagi. Allah Ta'ala kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu bila kamu tak tahu. Sekarang ni tuan-tuan mazhab apa? Dengan bangganya menyebut Syafi'i. Tapi berapa banyak kitab Syafi'i yang tuan-tuan dah habis baca? Berapa banyak fatwa Syafi'i yang tuan-tuan dah tengok? Berapa banyak kitab yang membicarakan tentang usul mazhab Syafi'i yang tuan-tuan dah telaah? Untuk membuktikan tuan-tuan Syafi'i. Ini yang disebut oleh Ibn Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in. Dia kata dakwaan tidak menjadikan kita seseorang yang kita dakwa. Dakwaan, saya pakar nahu, satu kitab nahu pun tak baca, boleh jadi pakar nahu? Maka saya katakan, orang yang bermazhab adalah orang yang belajar. Boleh tak talfiq? Talfiq sebenarnya, kata Wahbah Zuhaili, kalau kita tak bagi, kita telah membatalkan amalan orang awam. Amalan orang awam akan terbatal kalau kita tak benarkan talfiq. Macam saya cakap tadi lah. Tuan-tuan, dalam muamalat, dalam jual beli, tuan-tuan beli kereta dekat bank, guna Islamic financing, pembiayaan Islam, tuan-tuan pakai mazhab apa? Tuan-tuan campur mazhab. Sebab dia ada satu package yang terhimpun di dalam dia pelbagai masalah fiqh, yang mana dalam satu masalah daripada package itu tidak hanya terikat dengan satu mazhab. Saya bagi contoh. Bila kita nak buat aitab, al-ijarah thumma al-bay', kita nak beli motor. Motor biasa orang beli cash kan, ada hutang. Ataupun kita nak beli kereta. Kita nak beli kereta, kita nak beli secara ansur. Tapi bank Islam, dia tak boleh bagi loan lepas tu charge atas loan, kerana tu riba. Bank Islam, dia akan guna cara financing, pembiayaan. Sebab tu dia panggil pembiayaan, dia tak panggil loan. Dia tak panggil Islamic loan, dia panggil Islamic financing. Pasal apa financing? Sebab bank, dia akan beli kereta tu atas nama dia, lepas tu dia akan bagi kita sewa kereta tu selama 9 tahun, lepas tu dia janji dia akan jual kereta kita tu selepas kita sewa 9 tahun. Dia akan jual kat kita. Clear? Tu the big picture. Sekarang ni, bank memang nak untung. Kan? Kalau nak rugi, dia tak buka bank, dia buka Baitul Mal.
Bank memang nak untung. Dia tak nak tanggung risiko. Maka dia buat agreement. Agreement macam mana? Oleh kerana engkau datang padaku nak beli kereta, aku boleh tolong sebab aku ada duit. Cuma aku tak nak tanggung risiko. Sebab takut-takut nanti lepas aku beli kereta tu atas nama aku, engkau tak nak sewa pula. Engkau berubah fikiran. Masalah lah kat aku. Jadi dia buat satu agreement. Sebelum dia beli, dia buat satu agreement dengan kita sebagai pembeli. Kita sebagai pelanggan dia. Agreement, janji. Janji yang mana kita berjanji dengan bank. Kalau bank beli kereta tu atas nama dia, kita berjanji akan sewa kat dia selama 9 tahun. Kalau bank beli dan kita tak jadi sewa, kita ubah minda, kita ubah fikiran, kita akan tanggung ganti rugi. Tu janji kita pada bank. Kita sign agreement tu. Agreement ni, janji ni, kalau ikut undang-undang, dalam mazhab Syafi'i, janji hanya wajib ditepati dalam agama. Tapi tak boleh ambil tindakan undang-undang untuk paksa orang sempurnakan janji. Tapi ada satu pandangan dalam mazhab Maliki. Tuan-tuan boleh ikut saya dah ni? Ada satu pandangan dalam mazhab Maliki yang mengatakan kalau satu orang berjanji dengan satu pihak dan orang yang pegang janji tadi ni, yang dijanjikan, dah masuk dalam perjanjian, dan kalau pemberi janji tidak menunaikan janji menyebabkan yang dijanji menjadi mudarat, maka pada masa tu boleh ambil tindakan undang-undang. Hanya mazhab Maliki sebut. Hanya mazhab Maliki sebut. Dan keseluruhan bank Islam dalam negara kita guna mazhab Maliki dalam isu ni. Tapi dalam akad yang lain guna Syafi'i. Tuan-tuan pun dalam masalah jual beli banyak ikut Syafi'i. Contoh, tuan-tuan kata tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Bukan dalam ibadat saja, jual beli pun. Kerana mazhab Syafi'i bukan bincang ibadat saja. Mazhab Syafi'i syumul. Bab fiqh keseluruhan. Masa pergi kat bank ada tanya, ni mazhab apa? Dan pegawai bank ada tanya, pakcik sebenarnya ni mazhab lain pakcik. Pakcik ni kuat Syafi'i sangat, tak boleh kot. Dan tak ada pun dalam borang tu nak suruh nyatakan kat kita mazhab apa. Kan? Betul? Apa hukum? Sebab tu saya katakan dalam masalah talfiq, selagi mana bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan kepada penelitian kekuatan dalil, maka ia adalah dibenarkan kerana nak memudahkan urusan orang awam. Yang dilarang ialah dia tukar mazhab kerana mengikut hawa nafsunya. Dan sebenarnya tuan-tuan, bincanglah panjang mana pun, tuan-tuan sebenarnya dah talfiq banyak benda dah. Tuan-tuan dah talfiq banyak benda dah. Maksudnya dah tukar mazhab dalam banyak isu, cuma tak sedar diri je. Bila orang tanya kata Syafi'i, sebenarnya tukar banyak dah. Saya beli, saya jual pun tak sebut masa jual beli. Saya beli, saya jual, kan? Adakah itu mazhab Syafi'i? Adakah itu pandangan Imam Syafi'i? Tak. Imam Nawawi pun tak ambil pandangan Syafi'i dalam masalah ni. Dia kata kalau kita tahu, kita nak beli, penjual tahu dia nak jual, bagi duit, dia bagi baki, tak sebut apa-apa, sah. Kalau tak, kalau tak boleh, susah nak beli duit, beli air dekat mesin. Susah. Kerana kalau ikut pendapat Imam Syafi'i tak sah. Tak sah. Kita tukar. Pembayaran zakat kita tukar. Boleh bayar pakai duit. Itu kita tukar dah banyak benda. Kita tempah baju, bayar cengkeram. Mazhab Syafi'i tak sah, kena bayar penuh. Kena bayar penuh, kita bayar cengkeram, bayar deposit. Kan nak tempah seluar, tempah baju. Berapa nak bayar ni cik? Saya bayar 100 dulu lah kot. Mazhab Syafi'i tak sah. Kita tukar, ambil Hanafi. Ni, beli rumah. Beli rumah, jalan-jalan dekat pasar raya, tengok ada orang buka bus, jual rumah teres. Tengok, cantik ni. Saya pun teringin nak beli rumah, nak ada rumah sendiri. Dia kata kalau macam tu kena bayar 1,000 dululah. Booking. Booking fee. Biasa buat? Booking fee? Apa maksud booking? Maksudnya kalau saya setuju, ia sebahagian daripada harga. Kalau saya ubah fikiran, 1,000 ni burn, 1,000 ni hangus.
Dalam istilah fiqh dipanggil apa? Urbun. Urbun. Tuan-tuan biasa buat tak? Biasa tu tak lah Ustaz, tapi pernah lah buat. Rumah satu lah. Okey, rumah satu tuan-tuan buat. Pernah tanya tak? Apa hukum? Dalam mazhab Syafi'i? Tak sah. Haram. Hambali yang bagi. Hambali yang kata okey. Kerana ada satu riwayat Umar suruh gubernur dia pergi cari tanah, bayar booking. Kalau jadi, tu sebahagian berharga. Tak jadi, burn. Hambali yang bagi. So kita tukar mazhab dah. Saja perasan, saya mazhab Syafi'i. Syafi'i mana? Sebab tu saya kata, saya nak sedarkan diri kita ni sama-sama. Yang kita duk tuduh orang tidak bermazhab, tak bermazhab tu bukan tak bermazhab, tidak terikat dengan satu mazhab. Orang duk tuduh saya tolak 4 mazhab. Tuan-tuan, saya sampai nak menangis baca statement tu. Rozaimi menolak 4 mazhab. Tadi kita baca mazhab apa? Antara mazhab yang 4, kita sebut Maliki, kita sebut Hanafi. Cuma kita tak terikat dalam satu mazhab dalam semua keadaan. Sama kat tuan-tuan pun tak terikat. Cuma saya sedar diri, tuan-tuan tak sedar diri. Tu je. Bukan tuan-tuan lah, kan? Bukan tuan-tuan, orang lain, kan? Okey? Maka saya katakan, kalau tukar mazhab, tukar disebabkan nafsu, yang ni dalam istilah fiqh dipanggil tatabbu' rukhas. Yang ni dilarang. Yang dibenarkan bila orang awam tanya ustaz yang dia yakin ilmunya, ustaz tu bagi tahu mazhab yang lain daripada mazhab yang dia pegang. Dia yakin ini boleh menyelamatkan agamanya. Dia yakin dengan penjelasan ustaz tu, maka dia dibenarkan untuk menukar. Kerana kita disuruh untuk memilih pandangan yang terbaik dan pandangan yang paling tepat. Wallahu ta'ala a'lam.